Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, 20 Zulhijjah 1442, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Furqan. Tafsir surah Al-Furqan, surah yang ke-25, juzuk yang ke-19. Surah 25, juzuk yang ke-19. Dan sambungan kita ayat yang ke-63. InsyaAllah kita pergi sampai 67. 63, 67. Allah Ta'ala sebut sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ta'ala Ar-Rahman, hamba Allah yang bernama Ar-Rahman, ibadur rahman. Dalam ayat Al-Quran ini disebut kepada kita berapa sifat? Ada 9 sifat. Ada juga Al-Qurtubi contohnya, rahimahullahu ta'ala, sebut sebanyak 11 sifat. 9 ataupun ada pecahan kecil jadi 11. Cuma dalam ayat kita pada kali ini, insya-Allah kita akan sebut 5 sifat dulu. 5 sifat. Kemudian akan dilengkapkan. Jadi sifat ini merangkumi sifat, dia panggil ijabi salbi. Dalam bahasa Ahlul Qulub, dia panggil sifat at-tahliyah wat-takhliyah. Ingat dia punya bahasa. At-tahliyah wa at-takhliyah. Apa makna ni? Takhliyah, tahliyah ni. Takhliyah, at-tahliyah maknanya sifat yang kita kena hiaskan diri kita. Itu dia panggil tahliyah. Dan sifat yang perlu kita jauhkan, nama dia takhliyah. Maksudnya kita kosongkan hati kita daripada sifat yang tak baik itu. Ada dua sifat. Tahliyah, hiaskan hati. Takhliyah, kosongkan hati. InsyaAllah, kita akan cuba masuk perbincangan kita dalam siri ini. Daripada 9 ataupun 11 sifat tadi, kita ambil 5 sifat dulu. Sebelum daripada kita berbincang ataupun tafsir, kita pergi kepada, kita baca dulu ayat, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا
إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ayat kita ni panjang lagi. Sifat ibadur rahman. Ibadur rahman artinya hamba-hamba ar-rahman. Para pelajar sekalian, dalam ayat yang lepas, ayat 60, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Apabila diperintahkan mereka, puak-puak kafir itu, supaya sembah Allah, di antara nama Allah Ta'ala itu Ar-Rahman, mereka main-main. Wa mar-Rahman? Apa Rahman itu? Siapa Rahman itu? Dia panggil tajahul. Tajahul ni orang panggil buat tak tahu. Macam kita lah, kita kata orang ni cakap, dia kata, siapa dia? Mana memperkecil-kecilkan, buat tak kenal, buat tak tahu. Wastakbaru 'anis sujud, dan mereka sombong tak mau sujud. Maka dalam ayat ini arrafahum al-Quran bir-Rahman. Allah SWT perkenalkan siapa dia Ar-Rahman itu melalui makhluk-makhluknya, melalui pentadbiran susur aturnya dan nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Sebagaimana yang telah kita sebut dalam ayat-ayat yang lepas, ada 5 tanda keesaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala bawa lagi tanda-tanda yang berada di cakrawala di atas. Sekarang, pada kali ini, Allah nak jawab. Allah nak memperkenalkan siapa Ar-Rahman itu melalui sifat hamba-hambanya. Ini penting ni para jemaah sekalian. Bila kita ni, Allah Ta'ala nak tunjuk model kepada orang kafir, orang yang beriman, jangan sama dengan orang kafir dalam bab akhlak, dalam bab adab, dalam bab tutur kata dan tingkah laku. Kita kadang-kadang, kita dengan orang bukan Islam, nampak macam nak baik dia pada kita. Ada setengah tu lebih baik dia daripada perangai. Kita tak kata akidah, kita kata perangai, tata kelola, tingkah laku sebahagian daripada orang Islam. Maka di sini Allah SWT nak memperkenalkan dia dengan sifat-sifat hambanya. Sepatutnya kita, orang yang beriman, apabila kita lalu pada ayat ni, kita kena rasa, akulah tu. Akulah kena jadi model orang Islam yang boleh tunjuk baik kepada orang yang bukan Islam, supaya mereka tertarik dengan Islam. Sebab itulah setengah penulis ni, dia pergi ke barat, dia kata di sini, dari sudut pelakuannya Islam sudah ada, tapi akidahnya belum ada. Kita pergi ke Jepun contohnya kan, sebahagian daripada tingkah laku akhlak dia tu memang diajar oleh Islam. 5S yang kita duk belajar tu sudah ada dalam Islam. Tapi oleh kerana umat Islam tidak bertugas, maka jawatan itu diambil oleh orang bukan Islam. Konon-konon mereka lah pelopor, 5S susun sisih apa lagi tu. Jadi kita sebenarnya dalam Islam sudah ada perkara yang tersebut, tapi kita buat tak ada, rugi kita. Baiklah. Dan Allah SWT juga setelah sebut at-tazakkur wa syukru, sifat hamba-hamba dia juga orang yang bersyukur, orang yang ingat kepada Allah Ta'ala dengan silih berganti malam dan siang. Kemudian disebutnya sifat-sifat orang yang beriman, orang yang bersyukur. Maka dalam ayat ini, para pelajar sekalian, insya-Allah
kita akan sebutkan 5 daripada 9 sifat ataupun 11 sifat. Tuan-tuan tanda, apa sifat yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Dalam kitab tafsir, Ar-Razi sebut 9 sifat. Al-Imamul Qurtubi dalam tafsir dia, tafsir Qurtubi, wasafa ta'ala ibadah rahman, Allah Ta'ala sifat hamba-hamba dia dengan 11 sifat. Sifatun hamidatun minat tahalli wa takhalli. Sifat yang terpuji, yang baik, sama ada kita sifat menghiaskan diri dengan amalan ini, ataupun takhalli, sifat bebaskan diri daripada perbuatan yang tak baik. Baik para pelajar sekalian, apakah itu 11 sifat? Boleh tanda? Yang pertama, at-tawadhu'. Saya bagi peluang kepada pelajar yang nak tulis ini. At-tawadhu', makna rendah diri. Yang kedua, al-hulum, lemah lembut, baik tutur kata, baik percakapan. 3, at-tahajjud. Hamba ibadur rahman ni sifat dia bangun awal malam bertahajud. Yang keempat, sifatul khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. 5, tarkul israf wal iktar, meninggalkan perbuatan membazir ataupun terlalu bakhil. Ini dua tu kontra, tapi dua-duanya mazmum. Yang seorang ni Masya Allah buka tangan seluah-luahnya, yang seorang lagi rapat dia punya tutup jari. Nak makan sendiri pun fikir 4 kali. Daripada aku beli nasi mandi, baik aku pergi beli nasi tepi jalan RM2.5. Contohlah kita kata. Bakhil pada diri sendiri. Yang keenam, an-nazahatu anis syirki, bersihkan diri, pegangan daripada segala bentuk syirik. 7, al-bu'du anis zina wal qatli, jauhkan diri. Tengok daripada 6 tadi, 7 itu dia panggil sifat at-takhalli, makna kita kosongkan diri kita daripada sifat-sifat ini, daripada syirik, menjauhkan diri daripada zina dan membunuh orang. Yang ke-8, at-taubatu wa tajannubul kadhib, hendaklah kita sentiasa bertaubat dan menjauhkan diri daripada sifat bohong. Yang ke-9, al-afwu anil musi, memaafkan orang yang buat salah kepada kita. Yang ke-10, qabulul mawa'iz, menerima nasihat yang diberi. Yang ke-11, al-ibtihalu ila Allah Azza wa Jalla, iaitu sentiasa merayu, merintih, berdoa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman. Baik para pelajar sekalian, kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala namakan hamba dia yang baik ini dengan ibad, hamba Ar-Rahman? Kita tengok ayat dulu. Sifat yang pertama dia panggil sifat at-tawadhu'. Sifat at-tawadhu'. Tengok ayat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Kata di para ulama tadabbur, Allah Subhanahu Wa Taala letak kita di bawah kategori ibad, hamba-hamba. Kenapa diguna perkataan hamba? Sebab perkataan hamba al-ubudiyatu lillah, itulah dia panggil darjat yang tinggi dan tujuan objektif Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan jin supaya beribadat. Dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Maka kita jadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ta'ala Ar-Rahman. Allah Ta'ala namakan kita dengan ibad, dengan hamba. Apa makna kita perhambakan diri?
Apa makna al-ubudiyah? Menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, makna al-ibadah. Makna al-ibadah iaitu segala perbuatan, perkataan, i'tiqad, pegangan hati, akhlak yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia ibadah. Maka ibadat ini dia panggil secara umumnya begitu. Kemudian tentang ibadat khusus, solat, puasa, zakat, baca Quran, pergi haji, itu ibadat khas yang kita kena tahu. Jadi kalau kita baca ayat Quran, Allah nak suruh kita beribadat setiap masa, iaitulah ibadat secara umum. Kalau tidak, bila kita nak kerja, bila kita nak pergi cari rezeki, cari makan, bila kita, itu dia panggil, maka itu ibadat khas, kita kena solat, kena puasa, kena zakat. Tapi ibadat umum 24 jam. Maka mari kita kenali sifat ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah Ta'ala. Siapa dia hamba Allah Ta'ala ini? Apa sifat dia? Para pelajar, tanda. Yang pertama, sifat dia at-tawadhu'. At-tawadhu'. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Itu sifat yang pertama. Yamshuna bihilmin wa sakinatin. Berjalan dengan tenang, tidak gopoh, waqar, dengan penuh penghormatan dan tawadhu'. Lemah lembut dan tidak sombong. Yang pentingnya, min ghairi marahin wa takabburin wa tajabburin. Kalau sombong, takabbur, angkuh, itu bukan ibadur Rahman. Wa sa'yin lil ifsadi wartikabil ma'asi. Dan juga bukan orang yang berjalan di atas muka bumi nak melakukan kerusakan ataupun melakukan maksiat. Itu bukan ibadur Rahman. Maka para pelajar sekalian, kita tahulah ibadur Rahman, orang yang berjalan dengan sifat, penuh dengan sifat tawadhu'. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, al-muradu bil haun. Yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna iaitu berjalan dengan sopan santun. Apa makna hauna? Ibnu Katsir kata as-sakinatu wal waqar. Berjalan tu tenang, tidak gopoh gitu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus salata fa'ala ta'tuha wa antum tas'auna." Apabila kamu nak pergi salat, hendaklah jangan kamu datang dalam keadaan berlari, maraton, kerana nak kejar rakaat. Wa'tuha wa alaikumus sakinah. Pergilah solat dalam keadaan kamu tenang, berjalan. Wa ma fatakum wa fama adraktum fasallu. Mana-mana tempat yang kamu sempat dengan imam, solatlah. Wa ma fatakum fa'atimu. Kalau yang terlepas, sempurnakan selepas imam bagi salam. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Itu kata di Ibnu Katsir, berjalan dengan tenang. Sifat yang kedua, rifqan walinan bihilmin wa waqar. Rifqan makna lemah lembut. Samalah tenang, lemah lembut kan. Yang pentingnya jangan sombong, jangan sombong. Ada juga yang mengatakan yamshuna, berjalan di sini bukan berjalan dengan kaki tu, dengan makna tasarrufat fi muasyaratin nas, gaya, cara mereka berhubung, berinteraksi dengan manusia. Kita kata dia ni kalau berjalan lemah lembut ni, orang tawadhu'. Mana bukan sekadar berjalan dengan kaki je, tapi perjalanan hidup dia penuh dengan tawadhu'. Yang jadi masalah kita dunia hari ni tak aman. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita sudah hilang sifat tawadhu'. Orang yang kita suka, kita akan tawadhu'. Kan? Orang yang kita benci, kita akan takabur.
tak boleh silap sikit. Melenting, mengamuk, mencari peluang untuk nak memperli, mengejek, nganyi, menjatuhkan, semua perkara terkeluar daripada sifat ibadur rahman. Jadi kita nak jadi ibadur rahman, jangan duduk campur dalam perkara-perkara yang orang duduk kelahi, ataupun melakukan perkara kesombongan, kerja dia nak jatuh-jatuh orang je. Tak. Kerja dia nak condemn orang je. Jangan. Itu sifat yang pertama baru tu. Sifat yang pertama, sifat tawaduk, jangan berjalan dengan sombong. Jalan dengan sombong. Tapi dalam hadis Nabi SAW, kalau dia berjalan, dia jalan tegak. Macam orang naik bukit gitu. Dia panggil apa ni? Ke depan sikit dia punya gerak. Sebab itu Nabi SAW mana nampak ketegasan dia. Tapi dilarang berjalan sombong. Orang panggil berjalan takabur, angkat bau gini. Dalam surah Luqman, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan atas muka bumi dalam keadaan sombong. Surah Luqman ayat 18, 19. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah SWT tak suka dengan hambanya yang sombong, angkuh. Itu dia panggil surah Luqman ayat 18. Maka para pelajar sekalian, kita tak boleh sombong dan tak boleh juga berlembik berjalan. Berjalan orang panggil lemah nampak. Kenapa tak usia tu lembik tu? Dia tak cukup makan tu. Malam tak tidur, tahajud. Siangnya dia berpuasa. Sebab tu jalan goyangnya dia. Itulah. Itu juga walaupun nampak macam ahli ibadat, tapi ada unsur riak di situ. Maka kita berjalan ni, biar berjalan betul-betul kita berjalan macam biasa. Jangan gopoh, jangan terlalu lemah, lembik, tak bermaya. Sebab dua-dua itu dilarang dalam Islam. Dua-dua dilarang dalam Islam. Baik para pelajar sekalian, saya berpindah kepada sifat yang kedua min sifat ibadir rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, jahil ni sini banyak makna tuan-tuan. Bukan jahil tak belajar saja. Jahil dari sudut perbuatan. Dia panggil tidak beradab. Ramai juga kita ni jenis tidak beradab kan. Bila bercakap, sombong, angkuh, macam-macam. Itu dia panggil tidak beradab. Bila kita berdepan dengan orang jahil, orang yang tak ada etika, tidak ada adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab, qalu salama. Mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Apa dia? Kan? Ini semua ni dipanggil muamalah ibadur rahman. Muamalah dia dengan orang. Sama-sama kita. Berjalannya tawaduk. Bila diprovokasi oleh puak-puak jahil, dia boleh tenang. Ini penting. Tengok nota di bawah. 1191. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan pula sifat orang-orang yang beriman yang terpuji dan diredainya. Ada berapa tadi? Ar-Razi kata 9. Qurtubi kata ada 11. InsyaAllah kita jadikan ayat ini panduan, garis panduan dalam hidup kita. Jangan peduli dengan orang lain. Maka dalam ayat ini, apabila orang-orang jahil, orang yang tak ada adab, tak ada etika bercakap, kasar, jeka, tengking, provokasi punya bahasa, kan? Bercakap dengan benda yang kita tak suka, kita orang hamba Allah Ta'ala beriman ni kena jawab dengan jawapan yang baik. Dia mari tak ada adab, biar kita beradab. Jangan orang tak beradab dengan kita pula tak tibasa dengan dia. Jangan. Ataupun orang tak pandai adab dengan kita pula biadab dengan dia. Lah.
Allah tak ajar kita, kita juga kena jawab dengan jawapan-jawapan yang tidak melahirkan dosa. Jangan kita lawan keburukan mereka dengan kejahatan. Orang buat baik, orang jahat, kita buat baik. Ulama kata apa? Qalu salama. Bila mereka provokasi, kita jawab dengan baik. Qalu salama, jawab dengan perkataan yang baik. Salama di sini ada mengatakan aiza salam. Perkataan-perkataan yang baik. Macam orang kata kita, awak ni tak betul gini-gini. Kita kata insya-Allah mudah-mudahan kita dua Allah hidayahkan ke jalan yang baik. Sedap kan je. Ni kalau dia tahu awak tak betul, mu bengong lagi meletup kan. Jadi setiap perkataan dijawab dengan perkataan yang tidak menyakiti orang. Tidak menyakiti orang. Seperti ada juga kata kita menolak tuduhan orang itu dengan cara yang baik. Beri jawapan dengan cara yang baik supaya kita tidak terikat dengan ayat mereka. Jadi bila orang buat tak baik, kita jawab dengan perkataan yang baik supaya mereka terasa, bahaya dia ni. Kan? Dalam hadis puasa. Ingat tak hadis puasa? Bila orang-orang jahil ni maki kita, iza sabahu ahadun au syatamahu. Bila ada orang maki kita, bila orang perli kita, kita kata inni saim. Aku puasa. Maaf saya puasa. Itu ya jawapan kita. Mudah-mudahan dia terasa, silap aku ni. Kan? Silap aku ni. Pergi kata tak baik ke dia. Dia puasa. Biar dia terasa. Kita pun sama juga. Bila orang maki hamun, kita caci maki. Macam-macam dia kata kita beri jawapan yang baik. Itu sifat ibadur rahman. Mana qalu salama, ada dua makna lah. Sama ada kita mengeluarkan perkataan yang baik, yang tidak menambahkan dosa, ataupun dengan makna ignore. Macam orang jahil ni kata kita macam-macam, kita kata astaghfirullahalazim. Senyap gitu ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada perkara yang kita kena jawab, kan? Ada perkara yang kita tak perlu jawab. Sebab sebahagian daripada orang-orang yang provokasi buat tuduhan jahat kepada kita ni, bila kita jawab, makin menjadi-jadi dia. Makin kuat dia. Dia panggil bila ada respon, dia rasa macam bangga. Dia jawab aku punya tu. Esok, dia hentam lagi. Kita pun cari hujah, jawab lagi. Ada benda, lebih baik kita diam daripada kita bercakap. Orang diam, orang tak boleh kata apa dengan kita. Apa respon dia kepada tuduhan kita? Dia diam je, senyap. Tapi bukan semua tempat kita kena diam. Kalau orang tuduh jahat kepada kita, benda yang kita tak buat, wajib kita kena pertahankan maruah. Saya tak buat benda ni. Ini adalah tuduhan jahat. Saya menafikan perbuatan ini. Itu wajib. Tapi kalau setakat orang perli kita, awak ni ajak orang kepada Islam, ajak orang beramal dengan sunnah ni, boleh jadi tak jadi dia ni. Kalau orang attack peribadi kita yang gini ya, kita kata biarlah. Kalau jawab pun susah juga. Tetapi dari sudut prinsip asas, kita tak boleh diam. Sebagaimana orang kata ke Nabi SAW, syair, majnun, apa lagi? Syair, majnun, sahir, Nabi tak jawab. Tapi apabila orang attack dakwah Nabi, dari sudut akidahnya, Nabi tak akan diam. Itu kaedah. Jadi kita hari ini pun, kalau orang buat main-main kepada Islam, menjadi kewajipan kepada kita mempertahankan. Tapi kalau setakat orang kata peribadi kita, ustaz tu tak ada apa tu, jahil, tak ada ilmu, tak apalah, biarlah.
Dan yang kata jahil-jahil lah, orang lain yang dengar kuliah kita mungkin dia tahu, ada juga ilmu ustaz ni. Kan? Nampak dia duduk mengajar tu, dia rojok juga kitab-kitab. Nak banding yang orang tu duduk tak rojok kitab, dia rojok mimpi-mimpi gitu je. Contoh. Maka, biar kita, benda-benda yang asas, yang prinsip, kita kena jawab. Jangan bukan makna diam tu tak tanda betul, jangan. Hari ni, satu istilah baru pula. Dulu, kalau diam sama ada tanda betul atau tanda takut. Hari ini istilah baru yang dibuat oleh ahli-ahli Facebook ni, dia kata berani kerana benar, delete kerana salah. Ni ayat baru pula ni. Berani kerana benar, delete kerana salah. Saya kata bukan mutlak. Kata-kata delete kerana salah, mungkin juga delete kerana tersalah. Kita ni banyak kali juga kita delete. Contohnya kita tulis status ke apa benda kata-kata. Bila kita baca semula, silap. Sama ada typo, salah tulis. Ataupun tersilap fakta, sepatutnya gini, kita tulis macam ni. Kita delete. Jadi kita kata delete kerana tersalah. Bagaimana kata Sayyidina Umar, Ar-ruju' ilal haqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada benar itu lebih baik daripada terus dalam kebatilan. Itulah kaedah kita. Jadi kaedah kata delete kerana salah tu ada betul dan ada juga tidak betul. Jadi kita kata delete kerana tersalah pun boleh juga. Sorry, maaf saya tersalah tulis. Semula. Kita delete dulu, kemudian kita post yang lain. Banyak juga berlaku kan. Contohnya video kita nak cakap tentang zikir, tiba-tiba kita pergi ambil tentang bab lain. Bak bagi pusaka ke bak. Kita kata tak salah. Baiklah. Setiap benda tu likulli maqamin maqal kata dia orang Arab. Setiap perkara itu ada yang sesuai dengan dia. Baiklah para pelajar sekalian. Itu diambil sifat kita dengan manusia. Yang sama manusia. Yang pertama, tawaduk. Yang kedua, bagaimana Allah nak ajar kita berinteraksi dengan orang jahil. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil serang kita, qalu salama, kita kena keluar perkataan yang baik-baik yang mendamaikan, jangan menambahkan api permusuhan, ataupun qalu salama dengan mana ignore, buat tak tahu ialah. Setiap tempat ada makal dia. Bukan semua tak tahu itu betul. Bukan semua lawan itu betul. Ada kalanya kita diam lebih baik daripada kita melawan. Ini kaedah yang kita kena belajarlah kan. Dua sifat sudah selesai. Itu dia panggil para pelajar sifat kita sesama kita. Kita sama kita maknanya interaksi sama-sama manusia. Sekarang ni kita berpindah kepada sifat yang ketiga, dia panggil ibadur rahman, hamba Allah Ta'ala ini, sifat dia yang ketiga, sifat at-tahajjud wa qiyamul lail. At-tahajjud wa qiyamul lail, ini sifat ibadur rahman. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Dan mereka, siapa dia mereka? Ibadur Rahman. Yang diradai oleh Allah Ta'ala itu ialah golongan yang tekun mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka pada malam hari, sama ada dengan sujud atau dengan berdiri. Jadi ibadur Rahman kuat hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yusalluna fil laili mukhlisina li rabbihim wa hum fi dhalika baina sujudin wa qiyam. Maknanya orang yang bangun malam ni tahajud. Bangun malam tahajud. Jadi ada para pelajar kita tanya dalam tanya jawab dulu, bila kita bangun malam, apakah pengisian yang kita nak buat? Jawab dianya, malam itu dia panggil qiyamul lail, berdiri malam. Adakah kita kena berdiri je, maksudnya solat sentiasa, ataupun ada perkara lain? Jawabnya boleh dipelbagaikan. Awal kita bangun,
tanda tuan-tuan, ini di antara tip orang yang boleh bangun malam. Yang pertama, bila kita bangun dari tidur, kita mula dengan pergi berwuduk. Kalau perlu mandi, mandi. Kalau tak perlu mandi, cukup dengan kita berwuduk dulu. Kemudian kita solat. Nak solat apa tu? Solat sunat wuduk. Boleh. Biasanya Nabi SAW bila dia bangun malam, baginda SAW mula dengan solat 2 rakaat yang ringkas dulu. Orang panggil panaskan enjin dulu lah. Bahasa Kelantan kata panah enjin. Panah enjin ni supaya kita mula. Kemudian baru dia masuk tahajud dia tu. Dia mula panjang lah. Mungkin 1 surah Al-Baqarah. 1 juzuk, 2 juzuk sampai bengkak kaki. Maka kita kita mulakan solat malam kita dengan 2 rakaat yang ringkas. Jadi kita ambil wuduk. Mungkin kita niat solat sunat wuduk. Boleh. Kemudian solatlah apa saja nak solat. Solat witir, solat taubat, solat hajat, solat sunat biasa. Semua itu duduk dalam kategori qiyamul lail. Bagi orang yang sudah bangun dari tidur, sudah dikira tahajud. Para pelajar sekalian, mari saya letak satu package. Solat malam bermula selepas kita solat isyak. Kita solat isyak, kemudian kita pun solat ba'diyah isyak. Selepas daripada itu bermulalah qiyamul lail sampai subuh. Maknanya dia punya jarak dia jauh daripada lepas isyak sampai subuh. Itu qiyamul lail. Baik, saya pun dah tidur. Bila kita tidur, bangun dari tidur, nama dia tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada waktu malam, bangunlah. Itu dia panggil tahajud. Maknanya tahajud itu termasuk dalam qiyamul lail. Kemudian kita solat. Nabi sebut kata apa? Salatul laili masna. Solat malam tu 2 rakaat. Itu gaya solat malam. Illal witr. Kecuali solat witir, boleh kita gabungkan. Sama ada 1 rakaat, nak gabung terus jadi 3, gabung jadi 5, gabung jadi 7, semua itu dibenarkan. Tapi bukan, dia tak ada tahiyat awal, tak ada tahiyat tengah. 1, 2, 3 baru ada tahiyat. 5 baru ada tahiyat. 7 ada tahiyat. Tahiyat 1 je. Kalau 3 rakaat jadi 2 tahiyat, itu jadi solat maghrib. Jangan bertukar dengan solat maghrib kan. Jangan tukar dengan solat maghrib. Baik, saya dah solat, saya rasa penat. Duduk sekejap. Ambil Quran baca. Boleh. Sudah kita baca Quran, kita pun teringat. Kita ni ingat kepada kita sendiri, kita berdoa. Yad'una khaufan wa tama'an. Doa dalam keadaan takut pada Allah Ta'ala dan mengharapkan rahmat Allah. Kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, hamba-Mu yang kerdil ini, yang telah menerima banyak nikmat-Mu, Ya Allah, tapi hamba ni juga berdosa. Jadi bila kita ungkit dosa-dosa kita, kita mengungkit kesalahan kita, secara automatik, insya-Allah mata akan mengalirkan air mata penyesalan. Sebagaimana kata dalam hadis, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah pintu taubat. Penyesalan itu pintu taubat. Yang jadi problem masalah kita ini, kita tak rasa kita bersalah. Sebab itu kita tak menyesal. Sesal aku. Duduk atas dunia ni dah 50-60 tahun. Tapi Quran pun tak baca lagi. Banyak lagi dosa-dosa yang tak tinggal. Duit-duit kita pula duduk dalam bank-bank yang kafe konvensional. Banyaklah muamalat kita yang tidak telus, tidak patut syariah. Menangis sebab Allah Taala sebut dalam salah satu daripada golongan yang layak menerima anugerah, duduk di bawah teduhan aras, duduk di bawah bayangan arah pada hari kiamat. Siapa? Salah seorang daripadanya, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang bangun bersunyi malam-malam tanpa live Facebook, tanpa orang tengok, zakarallah, menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, khalian
Fafadat aina, menangis air mata. Ini calon orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Jadi penting sekali. Jadi tuan-tuan bolehlah apa saja nak buat ibadat pada waktu malam, qiyamul lail itu open, terbuka, bukan setakat solat saja. Kita juga boleh baca Quran, kita boleh nak sedekah pun boleh. Dia kata sedekah payah ustaz, malam-malam nak cari apa orang? Kita kata apa payahnya? Ni senarai nombor-nombor akaun sudah ada contohnya. Selepas kita tahajud, setelah kita rasa penat, ambil handphone kita, buka sekejap, bagi RM10 ke tabung. Tabung pondok, tabung rumah anak yatim, tabung apa sajalah, tabung-tabung yang diminta, tabung pembangunan orang bina, nak bina masjid. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, itu adalah peluang yang besar. Peluang yang besar untuk kita meraih pahala yang besar. Alhamdulillah. Baik. Itu 3. Kalau kita nak ceramah tentang qiyamul lail, kita rasa seronok, cuma tak seronoknya nak bangun payah. Mudah-mudahan dengan kita motivasi ni, tuan-tuan, puan-puan, pembaca dan pendengar bersemangat untuk bangun qiyamul lail. Insya-Allah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ibadur rahman yang alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Malam-malam mereka kerja dianya sujud dan juga berdiri, yakni qiyamul lail. Alhamdulillah, saya rasa para pelajar boleh faham maksud qiyamul lail. Maksud qiyamul lail kita sudah boleh faham. Boleh. Mana kita boleh pelbagaikan ibadat. Kita bangun, rasa penat, duduk, baca Quran pula. Kemudian zikir, istighfar, tafakkur, berfikir. Semuanya dapat. Alhamdulillah. Tapi jangan bangun bertempik. Pukul 3 pagi bangun duduk bertempik, tengok Gusti lah, tengok sukan, tengok tu, tengok ni. Kita kata baik awak tidur. Baik awak tidur daripada awak apa? Bangun. Kalau bangun nak bertempik, tak usah bangun. 6. Itulah hasil penelitian Abu Anas. Zaman kita hari ini lebih baik tidur daripada bangun malam. Kalau bangun malam, banyak benda maksiat. Duk forward, duk share benda-benda yang karut dalam grup pun masalah. Tengok dalam grup pukul 3 pagi ada orang share. Pukul 4 ada orang share. Pukul 5 duk share benda-benda yang entah apa. Benda dia panggil CNP, copy paste. Orang Kelantan kata koyok tepek. Ambil orang ni duk habis grup dia hantar. Benda tak ada faedah. Benda tidak memberi pulangan yang baik kepada akhirat kita. Buat apa? Baik awak bangun pukul 5 pagi baca Quran daripada baca muka buku. Yang kerja kitanya sama ada duduk maki orang, kutuk orang, membodoh-bodohkan orang. Jadi termasuk kita dalam kumpulan jahil yang duduk memperbodohkan orang. Ataupun masing-masing duduk melontar, tarik kursi. Tengok orang nak berebut kursi, berebut jawatan, berebut dunia, macam-macam berebut kita ada. Baiklah kita rebut akhirat. Kita tak dapat yang dunia. Semua dunia ini fana. Kullu man 'alaiha fan. Yang kekalnya, yang kita ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita jadi ibadur rahman, orang yang cerdik, orang yang bijak. Baik, kita pindah kepada sifat yang keempat, al-khawfu minallah. Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat yang ke-65. Jadi, dalam ayat yang awal, suluk adab kita dengan manusia. Yang kedua, adab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini, bagaimana lagi selain daripada kita tahajud, selain daripada kita qiyamul lail, apakah sifat ibadur rahman pelengkap kepada sifat yang 3 tadi. Sifat yang keempat, tanda para pelajar, sifat al-khawf minallah. Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bila takut, jangan takut saja. Kenapa diam tu takut? Tapi zikir tak juga. La, kita kena takut dengan meninggalkan maksiat dan memperbanyakkan ibadat. Itu nama orang takut. Tengok ayat 565. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ.
Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, isrif anna azab jahannam, sisihkanlah, jauhkanlah azab neraka jahannam itu dari kami. Para pelajar boleh ambil ayat ini dijadikan doa. Jadikan bermula daripada Rabbana. Jangan ambil walladzina yaqulun, itu Allah cerita mereka yang berkata, mereka yang berdoa. Tak, kita ambil doanya daripada Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami, sisihkan kami, jauhkanlah azab neraka jahannam itu dari kami. Kita minta dengan Allah. Jadi kita ni hidup atas dunia ni di antara al-khawfu war-raja. Dua ini kata di para ulama seperti dua sayap burung. Burung tak boleh terbang satu sayap, kapal terbang juga tak boleh naik dengan satu sayap. Kita juga hidup tak boleh naik berjalan dengan satu sayap. Kita kena ada dua, al-khawf, raja. Takut kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Baru kita seimbang. Kalau takut saja, kita akan mati kering. Sebab apa? Asyik takut je. Terlupa kita dengan sifat Ar-Rahman, Ibadur Rahman. Kalau asyik rajak je, kita mati happy. Happy, sengih, suka. Apa? Tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kenapa buat maksiat? Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Itu bahaya. Yang betulnya, al-khawfu war-raja. Maka sifat ni, sifat orang yang baik ini, sifat dianya takut kepada azab neraka. Kenapa? Apakah sebab yang menjadikan kita takut pada neraka? Tengok ayat. Inna azabaha kana gharama. Dalam bahasa dia panggil illatul khauf. Illatul khauf maknanya sebab ketakutan kita itu. Sebab apa? Allah kata sesungguhnya azab seksanya, azab neraka itu adalah sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Kata di ulama tafsir, perkataan gharama, azab itu sangat mengerikan. Ada 5 perkataan ulama tafsir. Dia kata yang pertama, gharama dengan makna daiman, berterusan. Yang kedua, mujian, sangat menyakitkan. Yang ketiga, mulihan, tekanan yang begitu kuat. Yang keempat, halakan, azab yang membinasakan. Yang kelima, bersangatan. Kata di ulama, dia kata semua itu termasuk sifat neraka belakalah. Na'udzubillah. Itu sebab yang pertama, kenapa kita kena takut pada neraka. Sebab yang kedua, ayat 66. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk. Dia kata manzilan yastaqiru. Tempat kekal di situ. Tak habis-habis. Orang di neraka tak mati-mati. Jadi kita ni yang kita takut. Maka para pelajar sekalian, itu 5 sifat, itu 2 sifat, 2 illah. Kenapa kita kena takut? Kenapa kita kena minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab neraka? Dan tak boleh berlindung saja. Kita kena usahakan supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia itu masuk neraka. Baiklah. 4 sifat. Sifat yang kelima, kita kembali kepada kehidupan kita di atas dunia. Kembali kepada kehidupan kita atas dunia melalui ayat 67. Dia panggil i'tidalu fil infaq. Bersederhana di dalam memberi nafkah. Bila kita bagi nafkah, kita sederhana. Jangan boros dan jangan terlalu bakhil. Baca ayat.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا, dan juga mereka yang apabila membelanjakan hartanya. Ini sifat yang kelima. Bila dia belanja harta dia, lam yusrifu, yang pertama, tiadalah melampaui batas. Boros. Beli segala benda. Kita hari ni pula, ni, orang duk gila tukar handphone ni. Handphone. Dia keluar 4 kali setahun. Kita beli tahun lepas handphone, tahun depan kita pergi nak beli cover dia ni, sarung dia ni, tuan kedai kata, ini lama punya. Kata lama apa tu ke? Baru tahun lepas aku pakai. Dia kata, Haji, sudah 4 siri yang baru keluar. Awak ni sudah yang ketinggalan. Pening kita. Kata tak apalah, siri berapa pun. Mana aku punya sarung, jual. Cari-cari, sarung pun tak apa nak ada dah. Allahu Akbar, kita kata lajunya dunia. Jadi kalau kita ikut yang ni, tenganga kita. Jangan ikut. Itu semua tu boros, dia panggil boros. Jadi tidak boros, walam yaqturu, dan tiada pula bakhil kedekut. Wa kana baina dzalika qawama. Dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul, sederhana di antara kedua-dua cara boros dan bakhil itu. Jangan boros sangat. Jangan bakhil. Dua tu kena ada. Kena i'tidal. I'tidal di dalam nafkah. Kalau kita kata orang apa dia, kalau kita bagi kepada anak-anak kita ni tak cukup, itu dia panggil bakhil. Bagi lebih, itu nama dia boros. Boros. Jadi kita jangan, dua-dua tu tak boleh berlaku. Maka di sini kata di para ulama, nafkah mana tu? Dia kata, walladzina idza anfaqu, ada yang mengatakan nafkah yang wajib dan termasuk nafkah yang sunat. Lam yusrifu, jangan boros. Kita kadang-kadang anak kita bagi mewah-mewah kat dia. Tak boleh. Ataupun terlalu bakhil pun tak boleh juga. Jadi dua-dua tu kena ada apa? Kena ada seimbang. Cuma ada juga perbahasan para ulama mengatakan semua perbelanjaan untuk kebajikan tidak boros. Pak cik ni mari ke masjid, jumpa imam. Imam nak buat apa tu? Nampak ada banner baru, dia kata nak tambah masjid. Dia ambil 10,000 dia wakaf. Tak boros. Sebab dia ada lagi 100,000 contohnya. Tapi kalau dia bagi 10,000, dia pun tak ada dah nak yang lain, tak boleh. Itu dilarang. Sedekah semua harta bukan label kita. Kita bukan label Sayyidina Abu Bakar kan. Adapun an-nafaqah fil maksiyah, beri sumbangan untuk majlis maksiat, RM1 pun sudah dikira boros. Saya bagi RM5 je. Kan? Saya bagi RM5 je. RM5 untuk apa? Untuk maksiat. Itu boros. 1,000, 5,000 untuk infak, untuk fisabilillah, untuk jalan Allah, tidak dianggap boros. Cuma kita kena tengoklah. Kita bagi 5,000 tu, kita ada simpan berapa lagi untuk keluarga kita? 500,000 lagi je. Silakan. Tak ada duit, ini je ada. Nanti hari ni kita derma 10,000, besok kita angkat bendera putih, kita kata lak. Itu dia panggil tak pandai berbelanja. Baiklah para pelajar sekalian. Jadi alhamdulillah para ulama tafsir kata dua-dua tu ada, sama ada dalam perbelanjaan yang wajib, nafkah wajib ataupun nafkah yang sunat, dua-dua tu tak boleh boros dan tak boleh bakhil. Setiap yang maksiat nama dia boros, setiap kebajikan tidak jadi boros. Alhamdulillah. Daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia dengar Rasulullah SAW berdoa.
Ikut semua doa ni, para pelajar. Nabi kata apa? Hadis ni panjang, tapi dia nak ambil sini je, tajuk kita je. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Wa as'alukal qasda, aku minta denganmu ya Allah bersifat sederhana, tidak boros, tidak bakhil, fil faqri wal ghina, ketika susah dan ketika kaya. Dua-dua tu kita duduk di jalan tengah, jalan sederhana. Hadis ini akhrajahu an-Nasa'i wal lafzu lahu wa Ahmad. Wa sahha al-ulama. Hadis ini sahih. Satu lagi hadis daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu. Makanlah, minumlah, sedekahlah, pakailah pakaian fi ghairi makhilatin, fi ghairi makhilatin ay fi ghairi kibrin, tanpa ada sifat sombong, wala sarafin, dan jangan ada sifat boros. Jadi sombong tak boleh, boros pun tak boleh, bakhil sangat pun tak boleh. Jadi kita kata alhamdulillah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat yang terpilih. Ada juga wasata dengan mana yang sederhana, bersederhana dalam semua perkara. Itu nama dia Ahlus Sunnah wasatun. Ahlus Sunnah ini orang yang jalan tengah di antara golongan yang melampau dan golongan yang cuai. Kita tengah-tengah dulu. Alhamdulillah. Baik. Akhir ayat ini Allah kata apa? Wa kana baina zalika qawama. Dan sebaliknya mereka, perbelanjaan mereka adalah betul sederhana. Di antara kedua-dua cara, boros dan bakhil itu. Itulah yang terbaik. Kita kata alhamdulillah. Para pelajar sekalian, itulah kita simpulkan beberapa faedah yang kita dapat, kan? Yang kita dapat daripada ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut wa ibadur rahman, sifat hamba-hamba ar-Rahman. Ayat ini tazkiran, memperingatkan kita, hei para manusia, para hamba Allah Ta'ala, berusahalah kamu merealisasikan sifat ibadur rahman ni dalam kehidupan kamu. Jangan dengar cerita je. Ni kadang-kadang kita bimbang, kita dengar cerita je. Oh, orang tu baik, orang ni baik. Dah kita bila nak jadi baik je? Ini kita panggil di antara kepincangan yang berlaku dalam hidup kita. Kita asyik dengar cerita orang je. Kan, bila tengok orang baik, duk tular gambar. Orang ni, orang ni, orang ni. Jadi kita bila pula nak jadi baik je? Yang kedua, hamba ar-Rahman, sifat yang pertama, sifat tawadhu', istihbabur rifqi fil masyi. Perjalanan kita ni biarlah kita berjalan dengan cara apa? Dengan cara yang tawadhu', bukan sombong. Dalam semua perjalanan. Sama ada kita jalan kaki, naik kenderaan, kita jalan kaki pun kadang-kadang sombong. Kan? Berjalan gerugak, tak palik orang dah kata orang. Ada juga naik kenderaan pun sombong. Oh, nyepreh kereta, piu. Lagi ramai orang, lagi kuat dia punya preh. Ini sombong nama dia. Kan? Ni ada setengah orang ni, syarikat kereta ke motosikal dah buat dah skill exhaust dia tu. Exhaust ataupun orang kata ejuh. Ejuh ni, kan? Dia buat tu baik dah. Lubang dia besar ni, bunyi pun tak perlahan. Dia begitu kahak lubang besar ni. Sekali dia masuk kampung, brong. Habis orang tidur bangun. Orang sakit terganggu. Kanak-kanak tengah tidur sedar. Sebab bunyi dia punya exhaust kuat. Kita kata ini contoh kesombongan manusia berjalan dengan sombong tanpa. Apa yang kamu nak? Yang kalau kita letak exhaust besar ni, minyak jimat. Maaflah Syekh, saya pakai exhaust ni agak besar sikit sebab minyak dia jimat. Ini bukan jimat. Lagi tambah minyak ada. Jangan. Maka Nabi kita salah ajar kepada kita bersifat tawaduk dalam semua perkara. Kita contohnya kita nak keluar simpang. Ada kereta mari. Kita bagi peluang dia pergi dulu. Boleh. Ada orang nak masuk dengan segenar minta izin nak masuk. Silakan. Kita tengok orang-orang
tua-tua bawa kereta, utamakan dia. Boleh, tapi kadang-kadang kita ni jadi sombong. Ini jalan aku, betul lah jalan aku. Tapi jangan pula asyik duk bagi orang pergi je. Kereta belakang kita siapa beratur panjang, semata-mata kita tawaduk lah. Itu salah tempat. Tawaduk salah tempat, tak boleh juga kan. Kemudian Allah Ta'ala ajar kepada kita adab berinteraksi dengan orang jahil, dengan orang yang tidak beradab. Kalau orang tak beradab, jangan kita pula jadi tak ada adab. Atau kata orang, kalau orang tak ada adab, jangan pula kita jadi biadab. Allahu Akbar. Kata di ulama salaf, orang mukmin ya'khuzu 'anillahi adaban hasanan. Kita orang mukmin kita kena belajar adab yang Allah didik kita. Apa dia ajar adab? Kan? Iza wassa'allahu alaihi, apabila Allah perluahkan rezeki kita, kita perluahkan rezeki kepada kita dan anak-anak keluarga kita dan juga orang lain. Bila Allah Ta'ala sempitkan rezeki, kita belanjalah cara sempit, tapi dengan cara tidak boros dan tidak bakhil. Kemudian dia baca ayat Quran ini, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Setiap orang itu kena nafkah mengikut kemampuan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata Allah. Siapa yang Allah Ta'ala bagi rezeki dia banyak, luaskan. Yang sempit, kita ekonomikan. Ayat ini surah At-Talaq, ayat 7. Maka yang penting bagi kita dalam pesanan akhir ini, iaitu jangan sekali-kali, apa dia? Jangan sekali-kali sombong dan bakhil, boros dan bakhil. Baiklah para pelajar sekalian, ayat yang kita baca tadi, Rabbana srif anna azab jahannam, ayat ini menjadi dalil kepada sifat ibadur rahman yang baik itu, iaitulah orang yang sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi orang baik, di antara kriteria ciri yang baik itu banyak sentiasa berdoa kepada Allah. Sebab orang yang tak mau minta dengan Allah, ini orang sombong nama dia. Kan? Kata di para ulama, minta dengan manusia kita dimarahi, tapi minta dengan Allah kita dipuji. Tak minta dengan Allah, itu kita dimarah. Allah Ta'ala tak suka dengan hamba dia yang tak mau minta dengan Allah. Dengan orang pula kuat pula minta, dengan Allah Ta'ala tak pandai nak meminta. Angkat tangan satu hari sekali pun berdoa pun tidak. Kita kata ini ciri-ciri yang tidak baik. Baiklah para pelajar sekalian, insya-Allah. Dalam ayat yang ke-68, kita masuk pula kepada sifat ibadur rahman yang ke-6, yang ke-7 sampai ke yang 11 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.